Tes. Tak ada power. Oh ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim ila biqair. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan al-fadhil tuan pengurusi, tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa, al-fadhil ustaz, ustazah, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, direzekikan kita dapat kita bertemu di satu suasana setelah mana kita solat subuh berjamaah. Kemudian dikurnia kita kekuatan yang namanya mujahadah, dapat kita bersama-sama pula dalam majlis ilmu. Moga-moga perkongsian kita yang sebentar ini dapat kita beramal dan memperbaiki amal kita yang menjadi asbab Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita dalam syurga-Nya, insya-Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita nak kongsi sikitlah dalam satu kitab yang namanya Talbis Iblis, karangan Ibnu Al-Jauzi. Talbis ni apa? Tipu daya iblis. Iblis ni tuan-tuan adalah satu-satunya makhluk yang Allah tidak akan ampunkan dosa dia dah. Kan? Walaupun Allah ni Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau dia tu kafir boleh lagi. Ada lagi kaedah, kan? Allah masih memberi dia ruang dan peluang. Kalau ujung-ujung di akhir hayat dia, at the end of the day nanti, dia dapat hidayah, masuk Islam, dia masuk syurga. Kan? Kalau iblis ni tak ada. Itu sebab kita tak boleh simply nak kata orang kafir itu ahli neraka ada. Kan? Sebab Allah sentiasa memberi harapan, peluang kepada asal namanya manusia. Kan? Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta 5 makhluk yang bernyawa. Kan? Yang namanya malaikat, setan apa semua tu, iblis apa semua tu, dan kemudiannya haiwan, dan yang sesempurnanya yang namanya manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kan? Manusia saja ada nafsu dan akal serta ilham. Malaikat ada akal, nafsu tak ada. Malaikat ada nafsu, akal pula tak ada. Kan? Iblis ni pun tak usah cerita lah. Tetapi iblis ni walaupun Allah dah laknat dia, namun Allah makbul juga, nak dengar juga apa dia permintaan dia. 2 permintaan dia. Allah makbul tak? Makbul. Tuan-tuan, tu iblis tu yang Allah tak suka lah. Tambahlah kita, tambahlah tuan-tuan yang duk mari kulu-kili surau ni kan, semayang hari-hari. Doa aja tuan-tuan, terangkatlah doa tu, Allahu Akbar. Kan? Tu istimewanya orang beriman ni. Dan teristimewa lagi, kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa lagi, dia ciptanya kita akhir-akhir tu. Kan? Tu sebab bila Jibril tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kiamat ni bila?" Kan? Nabi kata apa? Kiamat ni di antara kelipan mata, tutup dan buka saja. Kita kelip, kita buka. Tu aja. Kan?
Sebab apa? Kiamat yang pertama yang namanya mati tu. Mati ni bila-bila jam pun boleh mati. Tak ada satu makhluk yang namanya manusia, dia tahu sendiri bila dia nak mati. Cuma yang adalah ilmu-ilmu dia tu. Siapa-siapa yang mengamalkan apa dia? Laqad ja'akum tu. Kan? Kata ulama, pagi selepas subuh 7, lepas maghrib 7 kali. Kan? Bukan baca 7. Laqad ja'akum tu, baca 7 kali. Kan? Maka bila mana dia nak mati, dia tak boleh nak baca dah. Kan? Dia jadi tunggang terbalik. Laqad sampai kesudah. Kan? Jadi itu amalan dia. Kalau tidak, siapa pun tak tahu. Itu pun dia tak tahu bila tarikh dia nak mati. Kan? Tahu-tahu mati. Mati ni satu kejutan. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala banyak kejutan-kejutan kayak yang Allah bagi dekat manusia, kan? Allah suruh kita buat, Allah bagi perumpamaan. Allah kata apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Perhatikanlah bagaimana kami cipta unta tu. Kan? Allah suruh kita bandingkan, Allah suruh kita fikir bagaimana Allah mencipta binatang. Kan? Kalau nak umur panjang, amalkanlah hidup macam kora-kora. Slow, sentimental jalan. Nah, umur dia berapa? 120 baru mati. Kan? Jangan terlalu agresif macam arnab. Lompat sini, lompat sana, sat-sat mati tu. Kan? Jadi jadilah orang yang sentiasa cool saja. Macam tuan-tuan ni lah, cool. Sekejap lagi memang cool sungguh. Allahu Akbar. Tu cerita dia, kan? Cumanya kita hidup ni kat atas dunia ni, Allah kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini semuanya untuk beribadat kepada dia. In the sense of ibadat, kenal. Kita datang kenal, nak balik juga kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Di ujung hayat kita tu nanti ada satu makhluk yang ingin menyesatkan kita, yang namanya iblis tu. Kan? Kok sekarang ni dia tak boleh lah nak mengganggu gugat tuan-tuan. Tuan-tuan ni punya iman tak usah cerita lah. Memang mantap sungguh dah. Kan? Di ujung hayat tu. Dia suruh mengaku dia tu Tuhan dia. Apa kata dia? Wahai Polan bin Polan, ni kita ni dalam sakarat ni. Nyawa pun dah nak habis dah. Kan? Duk tarik keluar, embus. Kan? Sedut embus, tak tahu bila. Sama ada nafas yang sedut ke habis, nafas yang hembus ke habis, tak tahu. Tapi iblis tu akan ada. Janji dia apa? Dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuhanku, izinkan aku menyesatkan anak cucu cicit Nabi Adam ni. Kan? Kita lah, cucu cicit piut semua lah. Kan? Apa sesat macam mana? Suruh mengaku dia Tuhan. Wahai Polan bin Polan, aku inilah Tuhan hang. Hang selama ni pun bukan pernah tengok Tuhan hang. Akulah Tuhan hang. Tu. Maka yang imannya tak mantap, gagal dia. Kan? Tu sebab Nabi kata, every 1,000, setiap 1,000 orang dalam sakarat, satu saja lepas melafazkan la ilaha illallah. Tu. Kan? Tuan-tuan pun telah diajar bagaimana nak talqin. Dan tuan-tuan pun mungkin yang kursus dulu dah buat praktikal dah. Sebab apa? Saya ada tengok satu video lah orang tang. Ada seorang hamba Allah meninggal dalam surau ni, tuan-tuan. Bahagia sungguh dia. Allah pilih dia tu. Tuan-tuan, bukan orang sini, orang jauh lah. Orang sini tak tahu nak pergi mati kat surau mana. Janji yang terbaiknya, yang kursus dulu, dia yang handle. Masya Allah, memang terbaik lah. Tuan-tuan ni memang terbaik. Kan? Tuan-tuan, Allah pilih, kan? Bukan senang. Kan? Jadi beribadat ni kenal dia. Macam mana nak kenal? Allah kata apa? Inna salata li zikri. Salat dan ingat. Ingat tu. Macam mana kita nak ingat ketika mana kita solat? Kan? Mak bapak kita ingat tak? Kita boleh ingat? Boleh kan? Sebab kita pernah tengok dia. Ni Allah ni, tuan-tuan. Siapa satu manusia pun tak pernah tengok dia. Tapi dia suruh kita ingat dia. Kan? Jadi di dalam diri manusia ni Allah kata apa? Di mana Allah? Katakanlah wahai Muhammad,
Aku ni lebih dekat daripada urat marih. Ketika mana jasad kamu dicipta 4 bulan 10 hari, lalu aku meniupkan roh aku ke dalam tubuh setiap manusia. Tiup apa tuan? Nafas lah, nafas. Setiap manusia ni dia ada nafas. Kita tengok orang yang dah mati tu, tidur macam tu, tak bergerak apa dah. Sebab nafas. Nafas ni dekat mana ada? Wallahualam, tak tahu duduk kat mana nafas ni. Tapi dialah yang menghidupkan. Itu sebabnya Raja Iskandar Zulkarnain, kan, ketika mana dia nak mangkat, dia bagi tahu, dia pesan, dia wasiat, nanti kalau aku mati nanti, jenazah aku nak semua doktor pakar yang usung aku pergi ke kubur. Kan? Orang pun tanya, kenapa? Sebab apa? Bila nak mati ni tak ada satu doktor pakar macam mana pula, pakar bom ke pakar apa ke, memang tak boleh. Kan? Tak ada doktor yang pakar yang boleh tengok tu, roh, perjalanan roh tu. Cuma dia boleh tengok dekat mesin tu, boom, habis, mati terus. Dia pun tak tahu, kan, yang kata nafas jiwa nafsu tu, kan. Maka macam mana kita nak ingat ni tuan? Itu sebab Allah kurniakan kepada manusia ni panca indera. Matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya. Kan? Untuk apa? Adakah dengan mata ini orang boleh melihat? Adakah dengan telinga ni orang boleh dengar? Dengan hidung ni orang boleh bau? Dengan ada mulut boleh bercakap? Tidak semestinya. Kan? Ada orang yang mempunyai semua panca indera ni, tapi tak boleh buat apa juga. Orang mati. Ada tak? Mata semua ada. Sebab apa dia tak boleh tengok? Allah tidak mengizinkan. Jadi mata ni adalah sekadar alat. Semua panca indera ni alat. Mata untuk memandang. Ada juga mata dia pandang tapi dia tak nampak. Yang batil dia tak nampak, yang hak dia tak nampak. Yang hak dia kata batil, batil dia kata hak. Tu. Kan? Telinga tak dengar. Dengar tak dengar. Mulut. Ada orang bisu, ada orang gagap, ada orang very fluent. Tu semuanya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa dalam solat itu khusyuk, yang kata tumaninah itulah yang bantu khusyuk tu. Kan? Maka di dalam solat tu kita whatever happen, apa yang berlaku, kena ingat akan Allah daripada takbir sampailah salam. Nabi kata apa? Antak budallah akan nakataro. Kan? Solatlah kamu kan, seperti mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Jadi macam mana? Ingatlah ketika mana kita solat itu nafas kita tu. Kan? Maka akan membantulah kita khusyuk. Maka jadilah kita orang-orang yang alim sungguh. Kan? Muslihat iblis kepada ahli ibadah dalam pelbagai macam ibadah. Ketahuilah bahawasanya pintu terbesar yang dimasuki iblis terhadap diri manusia adalah kejahilan. Kan? Tu. Semayang rajin, majlis ilmu tak mau duduk. Dia rasa macam panas. Ada je tuan. Tuan, tuan kita tengok. Kalau Allah tak pilih tuan, tak ada. Kalau Allah tak rezekikan kita, tak bangun malam. Kan? Saya cukup yakinlah yang berada dalam dewan solat ini, solat fardu ni biasa. Kan? Memang tak nak tinggal lah. Takkan tinggal ikut. Solat fardunya, solat sunat rawatibnya. Yang Nabi suruh praktik kan, yang susah sikit orang nak buat apa? Solat tahajud tu. Bukan semua orang yang boleh bangun. Kan? Tu, solat tahajud ni. Sebab apa? Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang merenggangkan lambung-lambung kanan dia daripada tempat tidur tu. Dan dah tidur, letih tidur tu, nak bangun balik tu, itu yang satu mujahadah yang cukup hebat masa tu. Itu sebab di ketika itulah Allah di sepertiga malam yang akhir tu nak tengok kita tu. Peluang kita masa tu lah nak mohonkan, nak berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu, tapi bukan semua juga yang Allah pilih. Itu sebab kita tengok ada berapa? Kita tengok 5 tanda Allah sayang
dengan kita. Kita tengok. Kita ada tak 5? Saya rasa tuan-tuan ni 5-5 ni ada. Tak percaya dengar. Yang pertama, mudah menangis. Bukan sebab dalam hati ada taman tak. Takut tu bila sebut nama Allah ni, Allahu Akbar. Macam siapa? Macam para sahabat Rasulullah SAW yang 4 lah. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu ni, bila dia pergi kubur menangis. Kan? Tuan-tuan pun pernah dengar hadis tu. Dia pergi kubur menangis lah. Habis basah jamban-jambang ni habis. Kan? Kita tak ada lah jambang. Cakap misai je. Menangis. Takut tu gemetar. Itu sebab Allah kata apa? Orang beriman ni, bila mana disebut nama Allah, gemetar hati dia. Macam tuan-tuan dengar azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai dah. Tu punya, tu Allah bantu tu. Allah rezekikan. Setengah orang dia ignore. Dengar dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lek. Zuhur masuk. Awal lagi dia kata. Sebenarnya solat ni Allah kata apa? Solat ini adalah satu ketentuan dengan waktunya. Mana kata muazzin yang melaungkan hayya 'alas solah itu Allah panggil dah tu. Sebagai tanda masuk dah waktu. Solat comply lah kepada Allah punya requirement. Dia delay. Tentu Allah nak tengok tu. Siapa yang comply on time ya. Maka Allah kata apa? Hang jaga aku jaga hang. Hang jaga masa aku jaga masa hang. Kan? Jadi tu kita nak meraih rezeki daripada Allah Taala. Yang keduanya, teman datang dan pergi. Kenapa? Allah ingin mengajar. Jangan bergantung kepada makhluk. Yang ketiganya, hati sentiasa rasa kesepian. Kadang-kadang Allah bagi kita rasa, duk mikir seorang-seorang, member pun tegur, Syekh, jauh renung tu. Kan? Nak tambah cawangan lagi ke? Member tu je lah. Kebelengung ni dia tanya. Sebenarnya Allah nak kata apa? Allah ingatkan agar kita fokus kepada apa? Kepada amalan ataupun ibadat. Yang keempatnya, selalu terkejut di tengah malam. Ni. Bila Allah nak pilih seorang-seorang, Allah nak rezekikan seorang-seorang, Allah nak ajar dia, bagi terkejut tengah malam. Bukan terkejut nak kencing tak. Itu hal lain. Kan? Itu pun terkejut dah nak kencing. Pipi kecil. Balik tidur balik. Allahu Akbar. Kan? Allah bukan suruh kita solat sampai 12 rakaat macam Nabi tu bengkak-bengkak kaki. Sebab apa? Kita memang bengkak dah kaki kita. Gaut. Kan? Solat 2 rakaat dah. Minta. Allah nak tengok kita, dengar suara kita. Allah rindu suara kita kan. Dia nak dengar, ya Allah. Minta. Kan? Aku ni tahu. Sebab apa? Itu sebabnya kenapa lepas solat kita istighfar 3 kali ya? Kenapa tak 80 kali? 3 kali ya? Bukan masalah tak cukup time ke cukup time. 3 kali ya? Sebab apa? Kan? Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan tunggu sampai habis cerita ni. Kan? Jangan pergi ke mana-mana. Yang pertamanya, yang saya beritahu yang pertama, kemudian saya beritahu yang kedua. Yang pertamanya kita istighfar sebab apa? Kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Astagfirullah. Ya Allah, aku ni tak tahu apa yang aku tak tahu, aku tak tahu. Kan? Sebenarnya banyak yang kita tak tahu sebenarnya. Sebab hak Allah, ilmu Allah ni makin kita belajar, makin kita tak tahu. Itu tandanya orang yang diterima amal dia. Kalau makin dia belajar sikit dia, okey lah, so far memang up to date. Tak ada. Kan? Sebab ilmu Allah, hak Allah ni tuan-tuan, sekelip mata je Allah boleh tarik balik. Yang kita ilmu. Kan? Dia tidak kekal. Yang Allah nak bagi ni kita tidak kekal. Yang kekal tu Allah kata tu, di akhirat besok. Kan? Itu sebab di antara pertembungan di antara logik akal manusia dengan Al-Quran, dengan Islam lain. Yang Allah nak bagi memang tak sampai kita nak fikir. Hak di dunia ni logik dia kita tengok. Logik akal manusia. Dia kata, kalau engkau nak banyak duit, kau kena simpan. Simpan banyak-banyak. Banyak duit. Islam kata apa?
Makin hang keluar, makin hang bagi, makin banyak duit hang. Beza tak? Beza. Beza. Bukan kata beza. Kan? Ingat kata beza pula. Tu yang kata. Bayang. Nabi kata apa? Jangan tinggal solat sunat fajar 2 rakaat. Ganjaran pahalanya seumpama dunia serta isi dia. Kita fikir logik akan ni, macam mana lah 2 rakaat? Takkan 2 rakaat dapat tu kot. Hak Allah nak bagi. Terpulang kepada Allah. Kan? Bayang tengok, kita hidup berapa tahun ya? 60 tahun. Allah tak kira kita daripada umur kita akhir balik. Dia kira di mana the moment kita taubat nasuhah tu. Katalah umur kita 40, barulah kita start semua lah. Kan? 40 ke 60, 20 tahun ya. 20 tahun punya ibadat, Allah bagi ganjaran abadah, selama-lamanya. Bukan kata tak ada angka lah nak bilang lah. Tak ada. Kan? Sampai Nabi tanya, ada orang dalam syurga nanti tanya, Ya Allah, ni berapa bilion tahun lagi nak duduk dalam ni? Kau duduklah selama-lamanya. Selama-lamanya tu macam mana? Selama-lamanya? Tu. 20 tahun ya? Is it worth not? Akal manusia kata tak boleh. Tapi di sisi Allah. Dan ada juga setengah. Tak sampai berapa tahun. Ada satu orang putih minggu lepas. Kan? Dia sebelum dia mati, seminggu sebelum mati, dia wasiat kat kawan-kawan dia lah. Dia kata, nanti kalau aku mati, kau jangan cari orang gereja uruskan aku. Aku ndak orang-orang Islam lah urus aku. Hari Khamis dia masuk Islam, hari Jumaat dia mati. Tuan-tuan nak kata apa? Hak Allah ni. Kan? Allah letak dia masuk dalam syurga. Kita nak kata apa? Sebab Allah kata apa? Aku yang mempunyai total powers. Kan? Kuasa keseluruhan. Kuasa mutlak aku. Kan? Jadi kita janji kenal Allah saja. Kan? Jadi dalam proses kita untuk mengenal itu, untuk memperbaiki amal daripada semua, ni yang kata ni iblis ni sentiasa mengacau kita. Kan? Sampai tuan-tuan pun pernah dengar satu hadis lah, Nabi kata kalau kita nak dirikan solat tu, kan, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Takut setan tu kacau. Ludah kiri, ludah kanan. Bukan ludah betul, melompat sebelah orang pula. Ludah angin tuh itu ialah. Tu punya nak jaga solat tu, kan, supaya tidak merewang. Maka kita fokus. Ingat, ni nafas aku ni, at any time Allah boleh sekat nafas aku, bungkus kita. Kan? Kita dah melihat dah teman-teman, saudara-saudara kita yang habis nafas depan kita. Kan? Habis nafas depan kita. Oh ya Allah. Kan? Jadi iblis menyusup ke dalam diri orang-orang yang jahil dengan pelbagai anggapan, sedangkan orang-orang yang berilmu tidak dapat disusupi iblis. Orang berilmu. Kan? Sebab majoriti di antara mereka hanya menyibukkan diri dalam urusan ibadah dan tidak mau mendalami ilmu. Bahkan mereka enggan. Dia kata aku janji solat. Solat pun ikut-ikutan ya. Tak boleh. Benda kita tak boleh ikut ibadat ni. Kita kena ada ilmu. Kan? Bila ada ilmu kena praktik lah. Sekadar ada ilmu tak praktik pun tak guna juga. Kan? Muslihat iblis yang pertama terhadap mereka ialah mereka lebih mementingkan ibadah daripada ilmu. Tengok orang dia rajin beribadah ni. Ilmu tak ada. Kan? Tanya sebab apa angkat tangan ni? Orang pun buat macam tu, dia ikut orang. Macam di Mekah, kan? Malam 10 malam akhir Ramadan. Kalau imam Masjidil Haram tu baca, kan, tengah semayang, merambu ayat mata dia, menangis. Kan? Jemaah ni pun ikut menangis. Kita yang di sini pun ikut menangis. Kan? Habis-habis tu kita tanya, pakcik pasal apa menangis pakcik? Semua menangis, saya menangis. Pasal semua menangis. Kan? Tu. Tak apalah senang menangis. Tuan, nak menangis ni pun susah tuan. Kan? Orang perempuan setengah tu tengok Hindustan mudah menangis. Menangis takut Allah susah. Kan? Tu. Beh dia. Padahal ilmu lebih utama daripada ibadah nafilah. Iblis menampakkan diri kepada mereka bahawa maksud ilmu adalah amal. Sementara yang mereka fahami tentang amal itu hanya sekadar amal anggota tubuh
Dan apa yang mereka harus ketahui bahawa amal itu adalah amal hati, dan amal hati lebih utama daripada amal anggota tubuh. Amal hati, amal batin. Oh tu kan. Setengah dia beramal sebab apa? Ada ganjaran pahala. Sebab apa solat ni? Nak masuk syurga mestilah kena solat. Lain dah. Tak sampai dah, tak sampai. Boleh jadi syirik dia. Sebab apa? Sebab sesuatu. Itu sebab kita kena doa ni minta kenal Allah ya. Ya Allah, rezekikanlah kami agar kami kenal kamu. Itu yang kata awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Bila kita kenal Allah, semua dapat. Sebab yang semua-semua tu Allah yang punya. Kan? Jadi dapat semua. Allah tahulah nak bagi syurga ke, nak bagi pahala ke, nak bagi rezeki ke. Tu kaedah kan ibadat dan berilmu tu. Mutarif bin Abdullah berkata keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Yusuf bin Athbat juga berkata bahawa sebab satu bab ilmu yang engkau pelajari lebih baik daripada 70 orang yang berperang. Tu yang tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni kan, sedang dipayungi oleh malaikat tu. Dan malaikat yang ada sama kita ni duduk kan, kita duduk di atas sayap malaikat ni, tapi tak berasa lah duduk tu. Kan? Kalau berasa, oh ya Allah. No, malaikat sampai ke langit no. Kan? Tu. Nanti dia akan laporlah kepada Allah. Kan? Dah habis kita pun selesai kita punya pahala ni bila kita masuk pintu rumah habis. Sekali lagi. Ni duk tulis ni. Malaikat duk tulis baik. Malaikat tu yang kerja dia. Dia patuh kepada arahan Allah. Allah kata apa? Hampir tulis pahala ya kat depa. Tak ada dalam kurungan pahala tapi tidur tak. Dia tak tulis. Tidur pun dapat pahala juga. Tu dia. Sebab apa? Nabi yang recommend kita ni. Sahabat tanya, ya Rasulullah, di mana kami boleh dapat satu suasana sakinah, ketenangan? Sakinah ni tuan-tuan Allah kurnia kepada orang Islam ya. Orang bukan Islam tak dapat. Kalau kita ada kawan-kawan yang bukan Islam, dia masuk Islam, saya tanya dia, how do you feel? Apa kamu rasa? Dia akan kata, rasa banyak tenang oh. Walaupun gua duduk kampung tenang pun tak tenang oh. Tu yang kata tenang. Kita ni dah berasa daripada azali dah tenang. Tu yang kita pun tak tahu, aku ni tenang ke tak tenang. Sebenarnya tenang dah. Itu yang kita doa tu tadi tu. Aku tidak tahu apa yang aku tahu. Yang kedua tadi lah. Tu. Jadi Nabi kata apa? Datanglah ke taman syurga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kat mana taman syurga? Majlis-majlis ilmu. Macam tuan-tuan lah rajin duduk dalam majlis ilmu kan. Tu. Orang-orang rajin ni tuan-tuan, Allah bagi cahaya kat muka dia. So muka tuan-tuan ni semua bercahaya. Bukan duduk dekat lilin pun memang cahaya. Sebab apa? Allah dah janji dah. Orang-orang yang macam mana Allah nak jaga. Kan? Tu. Tak ada lah nampak serabai kan. Tengah tu nampak serabut. Orang tak solat ni tuan berserabut kepala dia. Nampak tak tentu hala dia. Macam tuan-tuan ni ada wajah ketenangan lah. Wajah ketenang. Tu. Wajah yang tenang. Alhamdulillah. Tu semua rezeki lah. Kan? Rajin kenal Allah, dapatlah. Al-Muafi bin Imran berkata, menulis satu hadis lebih aku sukai daripada solat sepanjang malam. Tu, satu hadis. Ilmu lah. Belajar tu ilmu lah. Dapat ganjarannya. Kan? Tapi janganlah kita belajar ilmu tak sembahyang pula. Kan kita baca hadis ni. Ketika muslihat iblis itu mengena, lalu mereka lebih baik mementingkan ibadah dengan anggota tubuh daripada ilmu, maka mereka membuka peluang bagi iblis untuk menciptakan muslihat yang lain dalam pelbagai macam ibadah. Di antaranya adalah muslihat iblis dalam masalah hadas dan suatu yang dianggapnya lebih baik. Dalam masalah hadas, dia tengok kan, tak kira lah hadas kecil ke hadas besar. Iblis menyuruh mereka untuk berlama-lama berada dalam tandas. Tandas sekarang ni, zaman-zaman sekarang ni, gadget ni kan. Tu, bawa masuk toilet tu. Teng. Selalunya dulu masa tak ada gadget ni kita sat ya. Bawa habis.
qada hajat kan. Sekarang ni duduk, ya Allah, punya lama. Kan tu. Melayan apa yang ada dalam gadget tu. Padahal yang demikian itu dapat mengganggu fungsi paru-paru. Duduk lama-lama dan tandas ni, dia akan mengganggu fungsi paru-paru. Tu paru-paru ni kan. Paru-paru kita ni tuan-tuan, dia mudah, bahasa medikalnya dia panggil ruptured, mudah pecah kan. Tu sebabnya kita kalau kita tengok orang buat CPR tu, dia tunjuk 1, 2, 3, dia akan embuih ke mulut, mouth to mouth respiration lah. Tapi dia tak pakai mulut ke mulut, dia pakai macam tu, balon tu, embu bag dia panggil. 3 tekan, 1 kuf. Tekan tu pula bukan boleh kup macam tu, bukan boleh mengejut, slow-slow. Kan. Sebab apa, dulu saya pernah attach di emergency ward lah. Kan. Boleh dekat tentera biasa, dia henjuk bukan kata 3, 15 kali, korok 15 kali. Ada satu perempuan lah, dia kena renjatan elektrik. Kan. Budak muda, umur dalam 20 lebih lah. Kan. Dia pun tekan 15 bagi puk. Kan. Boleh kot 3 phase kot, 3 fasa 3. Budak perempuan tu daripada kecil, daripada dia naik, perut dia melembung. Ni naik habis ni, dada ni. Uish, pelik jadi kan. Doktor pakar tu datang. Ini dia kata apa? Paru-paru sudah pecah, ruptured. So angin masuk melalui urat-urat ni, habis melembung. Kan. Kita pun terkejut lah. Terkejut tengok juga kan. Tak tengok rugi lah. Rezeki. Lepas tu doktor spesialis tu ambil satu sering, cucuk sini ya. Angin keluar. Tu kan. Rupanya Allah suruh jaga paru-paru ni. Besok Allah tanya balik, aku bagi hang paru-paru tu merah elok ya, hang bawa mari kat aku, dengan hitam berlekat apa semua tu. Jawablah. Kan. Tu nak bersih macam mana dah? Minum susu banyak-banyak. Kan. Allah suruh jaga apa yang dia bagi, besok dia tanya balik. Kan. Setiap nikmat yang dia bagi kat kita, semua dia tanya. Tak lepas lah. Sebab apa? Tu hak dia. Tak ada, tuan-tuan. Kita kena letak apa? Kita ni yang kata fana tu, kita ni sebenarnya tak ada. Kita nak kata apa? Angkat tangan ni pun Allah. Kalau Allah tak bagi kuasa kat kita, tak angkat tangan. Tak bagi kita rezeki nak cakap, tak cakap kita. Habis apa yang kata kita punya? Yang kita duk kata, ni aku punya, ni I punya, ni you punya. Tak ada. Bukan kita punya semua. Apa yang ada ni dalam alam ni, termasuk kita ni sendiri, bukan kita punya. Isteri kita pun kita tak boleh kata kita punya. Kan? Kadang-kadang Allah ambil dia. Sebab dia punya. Kita duk baca dah, baca selalu dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'in. Tunggu masa aja. Sebenarnya kita tunggu masa aja. Daripada Allah, aku datang daripada Allah, aku nak kembali ni. Bila tak tahu. Kawan aku ni dah jalan dah. Isteri aku tak tahu. Di antara kita ni, isteri dengan suami tak tahu siapa pergi dulu. Minah ke pergi dulu, Dol ke pergi dulu. Kita pun tak tahu. Kan? Piramli dah buat dah filem. Siapa pun tak tahu. Dol ke Minah mati dulu. Macam tu. Kan? Itu sebabnya kita kena terima hakikat Allah nak uji kita. Kadang-kadang anak sayang sungguh kita. Jalan dia, Allahu Akbar. Dah lah kahwin lama dah, 10 tahun. Baru dapat anak, tiba-tiba Allah ambil. Nak kata apa? Allah nak uji kita. Kan? Cuma kita ni manusia ni jangan seronok sangat. Dalam seronoknya, habis. Allah uji lah kita. Allah nak tengok kita tahan tak tahan mental kita. Dan tuan-tuan, alhamdulillah lah, tahan mental. Pukul 7 pun tak lari lagi. Kita akan lanjut sampai pukul 8. InsyaAllah. 7 suku habis lah lagi kan. Bukan boleh lama-lama sangat. Habis. Di antara mereka ada yang buang hajat sambil berdiri, berjalan dan sambil berdehem, atau mengangkat salah satu kakinya dengan anggapan untuk menghabiskan kotoran yang masih ada di dalam. Padahal jika yang demikian ini terus-menerus dilakukan, dapat menyebabkan keluar air kencing. Penjelasannya kerana air kencing mengalir ke bekas kemih dan dikumpulkan di sini. Jika seorang keinginannya untuk kencing, maka air kencing yang sudah terkumpul itu akan terkeluar. Jika dia berjalan atau berdehem, maka air kencing yang lain akan tetap menitis
menitis terus. Dia juga menghentikan yang terus merembas dengan menyepit zakarnya dengan 2 jari, lalu membersihkan dengan air. Tu. Kan? Yang kita duduk berdehem tu. Kadang-kadang dehem dia rasa lagi macam tak tos tu. Tang tu lah. Syaitan iblis ni pun kacau, Syekh, kencing pun tak tos ni macam mana? Kita pun tu. Kan? Punya mana berhadas ni, mencuci hadas ni, mensucikan hadas ni, kena sungguh-sungguh bersih. Kan? Tu yang namanya keyakinan tu. Kena yakin sungguh bersih. Jangan ada was-was tu. Kan? Tu yang Nabi suruh baca kita, suruh kita baca surah An-Nas tu. Di antara mereka ada yang menganggap air yang melimpah dia baru puas jika dapat menghilangkan hadas sebanyak 7 kali sesuai dengan mazhab yang paling taksub. Siapa yang tidak puas terhadap ketetapan syarak, maka dia layak disebut ahli bid'ah, bukan orang yang melakukan ittiba, iaitu mengikut sunnah. Tengok orang ambil semayang lah. Setengah tu ya Allahu Akbar. Tu macam pilih bomba tu. Kan? Tengok almarhum Tuan Guru Nik Aziz ajak ambil semayang macam mana. Allah sikit saja pun Allahu Akbar. Tu kan. Yakin sungguh dia. Nabi pun macam tu je. Nabi tuan-tuan satu tu aja ambil air wuduk. Tapi kita masa kat Mekah boleh pula pakai spray kan. Kalau kat ni dia punya renggah kolam tu, dia seorang saja nak setengah kolam habis. Lenjun basah habis. Baru dia puas hati. Kan. Jadi keyakinan tu penting. Muslihat iblis dalam masalah wuduk. Di antara mereka ada yang diperdaya dalam masalah niat dengan berucap aku berniat menghilangkan hadas, lalu berkata untuk sahnya solat, lalu berkata lagi aku berniat menghilangkan hadas. Tang niat tu pun Allah dekat 10 minit. Noh, imam dah nak baca Al-Fatihah nak habis tu, dia tak habis ke wuduk. Kan? Kadang-kadang habis berlari tu masuk. Kan? Semayang ni nak menghadap Allah ni kena tenang-tenang aja. Kan? Itu sebabnya Nabi suruh apa? Ambil wuduk di rumah, jalan. Setiap langkah tu didoa oleh malaikat sampailah kita. Kan? Tengah-tengah jalan tu accident, mati syahid tu. Kan? Janganlah jalan-jalan tengok kereta lalu kita pun duduk tengah padang sebab nak mati syahid ni pasal. Tu tak ada syahid. Itu Muhammad syahid boleh. Kan? Jadi masalah niat. Niat ni di mana sebenarnya? Niat bukan di mulut. Niat di hati. Yang kita niat subuh tadi tu, bila kita niat subuh? Malam tadi kita dah niat dia. Besok aku nak subuh ni. Kan? Ni pasal dia duk atok tu. Sahaja usolli fardhan subuh ra'atani ma'mum lailat. Sahaja aku solat subuh. Ai Allah, panjang tu. Elok dia tahu dah iman nak rukuk. Bar. Terus bar pun. Punyalah. Very simple sungguh dia. Kan? Sebab muslihat iblis ini adalah kejahilan terhadap syarak. Sebab yang namanya niat itu ada di dalam hati, bukannya dengan lafaz. Tu. Lafaz tu sebut. Itu sebab Allah kata apa? Inna salatal ingat. Bukan suruh sebut. Allah tak suruh ingat dengan sebut tak. Ingatlah aku dengan sebutan tak. Kalau dengan sebutan ni tuan-tuan pakai tak buat kerja apa lah kita. Ni duduk pegang tasbih saja. Subhanallah. Tak. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qudus. Tak habis. Ingat ya Allah kata. Ingat lah. Kan? Kita tengok apa-apa semua ingat Allah. Tengok ni. Tadi gelap ni terang. Ingat Allah. Kan? Tu. Segala apa yang berlaku sekeliling kita ni dengan panca indera ni, maka ingat kita. Kan? Alhamdulillah kita tengok orang yang kurang sikit, kita kata alhamdulillah lah aku tak jadi macam tu. Tu ingat lah tu. Kan? Habis. Melaksanakan niat dengan lafaz merupakan suatu yang sama sekali tidak diperlukan di samping tidak ada maknanya. Di antara mereka ada yang dikecoh iblis ketika tak kala memandang air yang digunakan untuk wuduk dengan berkata, dari mana engkau tahu bahawa air ini suci? Pula dah. Suci ke tak suci ni? Mutlak ke? Mutanajib. Habis. Dia fikir tu pula. Kan? Tu. Dia tengok dalam kolah tu,
macam tik cicak, tapi bukan tik cicak. Periksa pula tu. Pakai tak ambil semayang. Pakai tak solat tu. Kan? Tu. Di antara mereka ada yang kecoh dengan berkata, dari mana engkau tahu bahawa air itu suci? Lalu dia membuat pelbagai kemungkinan yang bermacam-macam. Padahal fatwa syarak sudah cukup baginya dasar bahawa dasar hukum air adalah suci. Yang asas ini tidak boleh ditinggalkan atas hanya kerana kemungkinan-kemungkinan. Tu. Pergi kepada asas. Contohnya macam arak. Walaupun dia kata, aku ni arak ni, aku benda tak mabuk pun. Macam mana Islam kata arak ni mabuk? Kan? Quran kata apa? Mabuk. Asas dia situ. Kan? Kalau kita nak buat ubat lah, ubat. Mereka kata apa? Oh, sakit ni kang minum arak ya. Bukan banyak, sedikit ya. Baik ya. Kan? Pada hukum asalnya, kena cari yang halal dulu. Halal dulu. Kan? Kalau dah tak ada dah yang halal, sampai tak ada dah seluruh, boleh lah. Contohlah macam kita pergi Islamkan orang asli. Kan? Orang asli ni kan makan babi. Kita Islam dalam 3 bulan, kita pun pergi ziarah dia balik. Macam mana? Kan? Dia kata, percaya babi pun makan, dia kata. Kita nak kata apa? Jangan makan, haram, haram, haram. Habis ya? Dia kata susah sangat. Kan? Macam apa? Mualaf nak masuk Islam, Cina kan? Dia pun, kita pun syahdah dia pun tanya, Ustaz, nak buat apa dulu? Potong lancau dulu. Lari dia. Kan? Itu pula yang penting. Contoh lah, contoh. Kan? Tu, kita ni pun kadang-kadang, tu uslub dakwah tu kena pandai. Kan? Kena pakai psikologi manusia ni. Di antara mereka ada yang dikecoh dengan masalah melimpahkan airnya. Padahal banyaknya air menghimpun 4 jenis perkara makruh. 1, berlebih-lebih dalam penggunaan air. Makruh, ambil sembahyang. Kan? Menghabiskan waktu yang sangat berharga dalam perkara yang bukan wajib dan bukan pula sunat. Melangkahi syarak kerana tidak merasa puas terhadap sesuatu yang sudah dicukupkan syarak. Kaitannya dengan penggunaan air yang sedikit. Kan? Nabi kata 1, 2 ataupun 3. Oh, I tak puas lah, kena kawan-kawan 9 lah. Bungkui. Kan? Mazir air. Memasuki perkara yang dilarang berupa sikap yang berlebih-lebih dalam 3 perkara di atas. Sebab rukun wudu ada berapa? 6. Rukun anggota wudu 4 ya. Punya mudahnya Islam ni 4 ya. Kan? Basuhnya muka, basuhnya tangan, basuhnya kepala, basuhnya kaki. Kumuk pun tak payah. Sebab Allah tahu kita ni kaki mengelat. Kalau bulan puasa kumuk, masuknya banyak, keluarnya sikit. Kumuk, tweak, sikit je. Mana pergi yang belen tak tahu. Telan ke apakah. Kan? Jadi dia tahu. Jadi, anggota-anggota uduk ni pun, yang sering melakukan dosa je. Yang banyak melakukan dosa, 4 anggota uduk tu lah. Yang kata mukanya, tangannya, kepalanya, kakinya. Kan? Muka macam mana pula ustaz boleh buat dosa? Ni mata ni duk pandang yang bukan-bukan. Mulut duk mengata orang. Kan? Hidung kata orang ni busuk lah, orang ni wangi lah. Kan? Kepala ni pasal apa pula basuh? Ada rambutnya. Bukan ni. Yang dalam kepala ni. Otak ni duk fikir macam-macam. Kan? Nak manrem orang ni lah, nak manrem orang tu lah. Basuh dosa tu. Logik tak logik? Kan? Buat macam tu je. Habis suci lah. Tak payah pakai sabun macam-macam. Sabun cap kapak kau tak payah pakai lah. Kan? Tu yang kata hak Allah ni, akal tak boleh nak sampai. Hanya orang beriman saja yang boleh sampai. Orang tak beriman dia akan fikir macam-macam. Betul ke macam ni? Di ikut logik akal. Yang kotornya nak ambil uduk ni dekat mana? Yang kotor, anggota yang kotor. Tengah-tengah hari. Awak basuh tangan kat siku je. Yang kotor kat mana? Ni ketiak ni. Pasal apa tak basuh ketiak? Kan? Kaki ni pasal apa dekat buku lali ya? Yang kotak mana? Ni celah kangkang ni. Tengok logik tak logik. Kalau fikir logik manusia, tak buat kita. Allah kata takat tu je. Kan? Sebab apa? Tu yang kata dosa batin tu. Basuhnya yang zahir, batinnya terhapus. Dosa angkat tangan ni. Kan? Tu sebabnya kita duk basuh. Itu sebabnya wanita dunia syurga ni, wanita dunia ni besok
bila dalam syurga, bidadari ni tanya kat wanita-wanita, ke isteri-isteri kita ni, isteri kita yang ketika itu umur 17 tahun tu, yang kita tengok pun, betul ke isteri aku ni 17 tahun? 17 tahun ni tingkatan 5, kita pun tak pernah tengok isteri kita tingkatan 5. Melainkanlah siapa yang cinta daripada sekolah. Adakah yang cinta daripada sekolah? Kan? Bidadari tanya, wahai bidadari dunia ni, pasal apa muka hampa ni berseri lagi daripada kami ni? Kan? Maka jawab bidadari dunia ni, wajah kami ni dibasahi oleh air uduk. Bidadari dia tak ambil uduk, dia terus jadi menyentuh ya. Bidadari ni dia standby lah. Yang Allah janji, yang kita duk cerita dulu, seorang lelaki masuk syurga ya. Berapa? 70 bidadari dia akan hipit, 70. Yang sekarang ni dah ada dah, duk tunggu dah. Dia kenal dah nama abang-abang, haji-haji semua dia kenal dah. Haji Rahmannya, Talibnya, semua dia kenal. Besok masuk je dia cam dah. Abang Talib, mai sini. Abang Rasulullah, mai. Kita tak payah nak gagal dia cari macam masuk panggung wayang, cari nombor. Dah, dia kenal dah kita. Allahu Akbar. Tak percaya? Try mati tengok. Kan? Syarat nak masuk syurga, kena mati dulu. Kan? Semayang, rajin, amal, ibadat banyak, tapi tak mau mati, tak masuk syurga. Allah kata, hang kena mati dulu. Kan? Itu sebabnya, dalam dunia ni kita kena mati sebelum mati. Kan? Syurga yang kat dunia ni kita yang create sendiri. Kita nak syurga ke kita nak neraka kat dunia ni. Kita yang Allah bagi kita kuasa untuk nak pilih syurga, pilih neraka. Kan? Tu. Habis 3 minit lagi. Ada kalanya mereka berwuduk dalam jangka waktu yang lama sehingga tertinggal waktu solat, atau tidak dapat solat pada awal waktu, atau tertinggal mengikuti solat jemaah. Punya lama ambil air wuduk. Kan? Andai kata dia memikirkan urusannya, tentu dia akan tahu bahawa dia telah melakukan sesuatu yang bertentangan dan juga berlebih-lebihan. Kita sering melihat orang yang sangat memperhatikan masalah was-was ini, sementara dia tidak mahu memperhatikan masalah makan dan minumnya, tidak menjaga lidah dari ghibah. Andaikan sahaja dia mahu memikirkan urusannya. Di dalam sebuah hadis disebut daripada Abdullah bin Umar, Amru bin Al-Ash, bahawa Rasulullah SAW pernah melalui saat yang sedang uduk. Lalu beliau bertanya, mengapa engkau berlebih-lebih seperti ini wahai Sa'ad? Tu. Rasulullah tegur sahabat-sahabat. Rasulullah kalau sahabat silap dia terus tegur je. Kan? Sa'ad balik bertanya, apakah di dalam uduk juga ada istilah berlebih-lebihan ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, benar, sekalipun engkau berada di dalam sungai yang mengalir. Diriwayat daripada Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis yang sahih. Rasulullah. Itu sebabnya dalam sungai ke, dalam kolam ke, kita kena ambil tertib. Tu. Dia tidak kata kita niat-niat terjun daripada atas, pum. Sebab banyak. Dah. Kan? Dia kena tertib, yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Tu masa kat dunia aja. Konsep tu kat dunia. Mati kita kiamat je, dah tak ikut dah. Kan? Berlaku ketika mana di padang mahsyar. Kan? Kita nak bangkit daripada kubur tu dah berlaku dah. Yang kemudian didahulukan, yang dahulu dikemudiankan. Kita ni kemudian didahulukan, bangkit daripada kubur. Dapat pergi pada mahsyar pertama, disoal, ditimbang apa semua kita. Semua umat Nabi Muhammad, semua didahului oleh Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW. Walhal kalau ikut seniority, Nabi Adam lah. Dia manusia yang terawal. Dia lah patut bangun dulu. Dah. Dia very senior apa? Kan? Bapak segala manusia. Tapi dah. Allah kata, Muhammad, hang dengan umat hang dulu lah. Allahu Akbar tu. Kemuliaan yang Allah nak bagi. Itu sebab Allah bagi kita, walaupun kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah tak hidupkan kita 1500 tahun dulu dengan para sahabat. Allah bagi kita ujung-ujung. Pendek umurnya, kan? Duduk dalam kubur pun kejap aja. Kan? Pendek umurnya, kurang dosanya. Pendek umurnya, kurang makannya. Kan? Ada orang makan seorang satu talam. Ada.
Badan kita pun kecil-kecil. Lainlah dulu, umat dulu tu. Besar-besar badan. Makan pun tak banyak. Tengok Allah punya sayang kita. Ada orang yang mati lahir ujung-ujung mati. Kan. Tapi ketika mana itu tak berlaku lah. Sebab apa? Kita pun only masa Nabi Isa AS saja. Islam ketika mana orang ingat Allah ni ketika mana datang turunnya Nabi Isa AS. Habis proses tu, fasa tu, wafatnya Nabi Isa AS, habis. Tinggallah manusia-manusia yang bila kita sebut Allah saja, dia tak tahu apa dia kan. Habis. Ketika itulah berlakunya kiamat tu. Kan. Rasa-rasanya kita tak ada lah kot kan. Tengok lah pun batuk tak terhenti dah. Kan. Tak sampailah Nabi Isa turun pun. Kan. Jadi wallahualam. Ada tuan-tuan nak tanya ke? Tuan-tuan takkan tanya malah. Tuan-tuan biasa memang senang faham kan. Dah. Ya. Tu yang lebih dia sampai basah macam nak mandi tu. Kan? Tu. Dia kena ikut tertib tu juga. Dia tak boleh kita niat je kita terjun. Kita kena ambil diri tu. Sama juga macam kita dalam sungai. Tu. Punyanya sistemnya Islam ni kan. Sempurna. Sebab apa? Al-Islamu ya'lu wala yu'la wala yu'la. Islam ni tinggi, tak ada apa tak ada satu agama lain yang boleh tank. Kan? Islam ni Allah Subhanahu Wa Taala yang punya. Untung kita tuan. Kan? Dah lahir ujung-ujung jadi umat Nabi Muhammad SAW pula, jadi Islam pula, kemudiannya beriman pula. Kemudian jadi calon-calon syurga pula tu. Nama kita pun dah ada dalam list. Ada 2 kitab. Satu hari Nabi Muhammad SAW pegang 2 kitab di hadapan sahabat-sahabat. Nabi kata ni di tangan saya ni senarai nama ahli-ahli syurga. Dan sini senarai ahli-ahli neraka. Nabi ada dah. Nabi tengok dah. Cuma sahabat tak tanya, ya Rasulullah tolong baca tengok nama siapa ada. Mereka pun takut. Kalau kita pun takut. Kut nama-nama kita ada. Kan. Jadi rasa-rasa tengok-tengok macam tak ada. Kan. Rasa-rasa. Kan tu. Jadi wallahualam kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Allah subhanahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi khusr illa allazina amanu was-solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadi ya Rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkanlah kedua ibu bapa kami Allah, dosa kedua ibu bapa kami Allah. Kiranya mereka masih hidup, berkatilah umur mereka. Kiranya mereka telah meninggal dunia, jadikanlah kubur mereka taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kau ampunkanlah dosa sekian jemaah yang hadir pada pagi ini ya Allah, dan juga yang dalam talian ya Allah. Ya Allah, kau bantulah rakyat Palestin ya Allah. Kau turunkanlah ya Allah, kau hantarlah tentera-tenteramu daripada langit ya Allah untuk menghapuskan tentera Zionis dan sekutu-sekutunya ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kemenangan pada Islam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir. Allah